kita berpindah kepada ayat yang ke-83. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'azzibu 'azaban nukra wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. 83 hingga 88. Maksudnya, dan mereka akan bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah aku akan membacakan kepadamu ceritanya. Sesungguhnya kami akan memberikan kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan segala sesuatu. Maka ia menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpuran hitam, dan dia menjumpai segolongan umat. Kami berkata, Hadza Qarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh membuat kebaikan kepada mereka. Dzulqarnain berkata, adapun orang yang inyanya maka kami akan mengazabnya, kemudian dia akan dikembali kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazab dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang baik sebagaimana balasan, dan kami akan titahkan kepadanya perintah-perintah kami yang mudah. Baik. Ayat yang ke-83, wa yas'alunaka an dzil qarnain, mereka akan bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Mereka di sini maksudnya adalah orang kafir Quraisy akan bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Sebagaimana pada cerita mukaddimah surah Al-Kahfi yang awal dulu, apabila Nabi SAW mengiklankan kepada orang Arab Quraisy bahawa dia adalah Rasulullah, inni Rasulullah ilaikum, aku ni adalah seorang Rasul, itu Rasul Allah kepada kamu. Orang-orang Arab ni kaum muslimin, apabila sebut Nabi ni seorang Rasul, mereka berasa heran. Mereka tidak menyangka bahawa Nabi keturunan orang Arab. Sebabnya selalunya Nabi-Nabi ini diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini, iaitu daripada keturunan Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengaku diri dia Nabi. Orang Arab berasa heran. Mereka merasa tidak mungkin orang Arab boleh jadi Nabi. Lalu dia tak tahu tentang tanda-tanda kenabian. Maka bila berlaku demikian, orang-orang Arab Quraisy ni berbincang, cuba kita tanya pendeta Yahudi yang duduk di Madinah, apakah tanda-tanda kenabian? Ringkas ceritanya, sebagaimana dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi SAW, maka orang Quraisy Arab pun mengantarlah dua orang wakil dia
pergi berjumpa dengan orang Yahudi, pendeta Yahudi yang berada di Madinah. Di antara dua orang itu nama dia An-Nadar bin Haris. Yang kedua iaitu Uqbah bin Abi Mut'ah. Mereka hantar ke Madinah. Berjumpalah dengan seorang pendeta Yahudi. Lalu mereka berkata, dua orang dia berkata, di Mekah ada seorang pemuda yang nama dia Muhammad, mengaku diri dia Nabi. Bagaimana pendapat kamu? Lalu pendeta Yahudi itu berkata, kalau nak tahu dia Nabi, tanyakan dia 3 soalan. Ini baru boleh masuk ayat. 3 soalan. Kalau dia dapat jawab 3 soalan ni, kamu kena beriman dan ikut dia. Soalan yang pertama, tolong dia ceritakan kisah pemuda yang lari dalam gua, yang kita kata Ashabul Kahf. Dan ceritakan pada dia, bertanya dia tentang seorang lelaki yang berjalan di antara belahan timur dan barat, yang Allah Ta'ala beri kekuasaan dia di atas muka bumi. Siapa lelaki itu? Lelaki itu yang kita nak bawa dalam ayat ni. Wa yas'alunaka anzil qarnain. Dan tanya dia tentang masalah ruh. Kalau dia dapat jawab, maka kamu kena beriman. Maka An-Nadar bin Haris dan begitu juga Uqbah bin Abi Mut'ah pulang ke Mekah. Keesokan harinya tanya Nabi. Maka kerana wahyu tidak turun lagi, bagaimana jawab 3 soalan itu? Nabi kata, aku jawab esok. Maka bila datang esok, jawapan tak ada lagi, wahyu tak turun. Nabi kata, aku jawab esok. Allah Ta'ala kamu tegur sifat Nabi, ingin ditangguhkan jawapan itu sampai 19 hari. Kerana Nabi lupa nak sebut insya-Allah. Baik. Jadi barulah mula ceritanya Ashabul Kahfi. Lepas tu tanya pula, wa yas'alunaka anzil qarnain. Baru masuk ayat. Bertanya tentang siapakah lelaki yang diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala di bumi ini, daripada pemerintahan dia belahan timur sampai ke barat. Siapa dia? Iaitu Zulkarnain nama dia. Zulkarnain. Tolong ceritakan pada kami siapa dia Zulkarnain. Okey. Di kalangan ahli tafsir ada bersisih pendapat tentang siapa dia Zulkarnain ini. Ada mereka mengatakan Zulkarnain ini keturunan Romawi. Tapi pendapat itu dicanggah. Pendapat yang paling sahih kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Zulkarnain adalah salah seorang lelaki yang menolong Nabi Ibrahim, yang duduk pada zaman Nabi Ibrahim, yang membina Kaabah dan tawaf di Kaabah. Kenapa dipanggilkan dia dengan Zulkarnain? Sebab dipanggilkan dia dengan Zulkarnain kerana Allah Ta'ala memberikan satu keistimewaan luar biasa kepadanya. Setiap negeri belahan timur sampai dia berjalan belah barat, maka dapat ditawan belakang. Bersebut timur dan barat, Karnun masih tanduk, Karnun tanduk. Timur satu belahan, orang panggil tanduk lah. Dan barat satu belahan, orang panggil tanduk. Nama Zulkarnain, dua tanduk. Itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Setakat tu saja di kalangan ahli tafsir mengatakannya. Baik. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Kata Nabi, aku akan ceritakan pada kamu tentang kisahnya. Apa dia? Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami akan memberikan kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah berikan kepada jalan segala sesuatu. Jadi apabila Zulkarnain ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia berperang dengan kekuatan tenteranya, Allah Ta'ala mudahkan bagi dia untuk satu perjalanan
tawan negeri ke satu negeri, maka Tuhan beri mudah kepada dia. Itu sebab empire dia sangat luas. Tapi ingat, bukan Zulkarnain yang kita belajar dalam darjah 5 dulu. Apa nama? Yang memerintah Makedonia, yang Perdana Menteri dia Aristotle. Itu bukan dia, itu Kristian. Ini tidak. Amr yang soleh. Ulama mengatakan dia amr yang soleh. Baik. Fa'at ba'asababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Satu jalan. Mudah bagi dia. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wa wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari. Bila tiba terbenam matahari ni, orang panggil belahan barat. Dia melihat matahari terbenam ke dalam laut yang berlumpuran hitam. Memanglah secara zahirnya kaum muslimin bila berjalan, bila sampai tempat lautan, kita tengok matahari itu ni terbenam di laut. Tak dapat tidak kita nampak, lihat begitu. Baik. Kalau ditanyalah betul ke matahari terbenam dalam laut. Kalau anak kita tanyalah, abah, matahari dia pergi ke mana? Kita nak jawabnya mana? Matahari pergi ke mana? Kalau kita tengok dia beredar, dia sampai di laut, dia terbenam. Kalau anak tanya, bah, mana pergi matahari? Baik, tak apa, tak nak jawab, tak apa. Baik. Ya, soalan ini juga pernah ditanya oleh Nabi kepada Abu Dzar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, ketika mana Nabi sedang duduk dengan Abu Dzar, sedang duduk dengan Nabi waktu satu hari ketika matahari nak terbenam, waktu maghrib. Bila matahari terbenam, Rasulullah tanya Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, aina zahabat asy-syams?" Abu Dzar, ke manakah perginya matahari? Abu Dzar pun cakap, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Kenapa tak nak jawab macam tu tadi? Lepas tu kaum muslimin dan muslimat, kerana Rasulullah kata, lalu kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, matahari dia beredar. Bukan duduk dalam laut, dia beredar akan sampai satu tempat paksi dia, iaitu di bawah aras. Jadi matahari ni kaum muslimin, dia beredar sehari itu, dan dia akan kembali ke tempat paksi dia, iaitu di bawah aras. Di bawah aras. Aras ni ialah langit atas, langit ketujuh lagi. Situ tempat dia. Dia sujud, lepas tu esoknya beredar kembali. Begitulah kisahnya. Jadi kalau nampak segi zahirnya, dia sebut dalam ayat, maka bila dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, memang segi pandangan mata kita nampak begitu. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, dia menjumpai segulan umat. Bila sampai dekat matahari kat terbenam tu, dia jumpa segulan umat, segulan manusia yang duduk di situ. Maka berkata, Haza Qarnain, kamu boleh menyesa atau boleh membuat kebaikan terhadap mereka. Kata setengah ulama, umat itu ialah daripada, ada macam-macam bersisih. Ada katanya daripada golongan orang Turki, ada mengatakan daripada golongan orang Negro, ada kata begitu. Tapi tidak ada kepastian dalam hadis, cuma cerita bahawa umat saja. Baik. Dan akhirnya kaum muslimin berjalan lagi hingga bertemu dengan satu umat yang lain. Saya ringkatkan cerita. Lalu umat itu berkata kepada Zulkarnain, bantulah kami, akan bagi kami beri upah kepada kamu. Lalu mereka ceritakan kepada Zulkarnain masalah mereka. Di antara masalahnya, di sana, di antara dua bukit, dua gunung, bukan dua bukit, dua gunung. Di celah dua gunung itu ada satu kumpulan nama dia Ya'jud wa Ma'jud.
yang duduk di situ. Dia seringkali memusnahkan tanaman-tanaman kami. Bila kami tanam, hidup, habis tanaman kami dia makan. Termasuk pokok pun dia makan. Ini golongan apa ni kita tak tahu. Ya'juj wa Ma'juj. Tolonglah bantu kami. Itu dia. Ini cerita Zulkarnain yang paling popular lah di dalam ayat ini. Maka Zulkarnain tidak mengambil upah daripada kaum itu. Cuma dia minta kaum itu menolongnya dengan dikatakan, Zulkarnain minta, insya-Allah kita cerita ayat habis ceritakan dulu. Zulkarnain kata, tolong bawakan aku besi-besi kita pacakkan di antara dua gunung. Besi itu dipacak. Lepas tu dibakarkan besi itu. Dan ambillah, kata Zulkarnain, timah daripada temaga. Timah dari temaga, cairkan dia. Lalu dituang di atas besi-besi yang dipacak di antara dua gunung. Ini sebut dalam Quran ni. Dia. Orang panggil zaman sekarang apa dia? Konkrit lah. Konkrit. Orang zaman dulu hebat konkrit dia, kaum muslimin dan muslimat. Nanti dia. Siapa kata zaman dulu tak ada tamadun? Zaman dulu lebih hebat tamadun tu. Nanti dia. Kita tengok sejarah lama. Contohnya piramid di Mesir. Runtuh tak sekarang? Dah dekat 6,000 tahun. Tak runtuh lagi kan? Hebat tak dia orang pembinaan dia? MR2. Kaum muslimin dan muslimat. Dia bina 2 tahun ketak dah. Betul. Tu tak tahulah sama ada pembinaan salah ke ataupun ada itu dan ini, kita tak tahu. Tapi malah congkel. Kamu macam rakyat berbisa kalau congkel. Jadi gitulah keadaan. Jadi sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, maka dituangkan timah pada temaga itu, maka menutuplah di antara dua gunung itu, dipanggilkan di dalam Al-Quran, iaitu lain tak bukan kaum muslimin, iaitu jidar. Jidar ni adalah dinding. Jadi penutup. Jadi apa yang berlaku? Kumpulan Ya'juj wa Ma'juj duduk di balik sana dan manusia duduk di balik ini. Jadi baik. Okey, sekarang ni Ya'juj wa Ma'juj yang kaum muslimin, sekarang ni apa dia tugas dia? Untuk meruntuhkan dinding tersebut. Untuk meruntuhkan dinding tersebut. Sekarang tak boleh runtuh. Tak boleh. Ada kekuatan lagi. Baik. Okey, siapakah dia Ya'juj wa Ma'juj? Menjadi khilaf di kalangan ahli ulama. Al-Imam Nawawi dengan Imam Ghazali mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ni adalah keturunan manusia daripada keturunan Yapas bin Nuh. Dia keturunan anak Nabi Nuh dulu. Yapas bin Nuh. Dia golongan membiak ramai dan tidak ada dalam hati dia, dalam perut dia melainkan buat kejahatan dia, tak ada buat nak baik. Ini Ya'juj wa Ma'juj. Dia satu kumpulan dia kaum muslim dan muslimat terakhir. Dia panggil Ya'juj wa Ma'juj. Maka dia duduk di dinding Palestin apabila dihalang oleh Zulkarnain. Baik. Sekarang ni tugas mereka untuk meruntuhkan dinding itu. Panjat jatuh, panjat jatuh. Itu dia. Pernah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi balik ke rumah Aisyah dalam keadaan fazi'an. Fazi'an ni tergesa-gesa. Maka Nabi berkata, wailul lil Arab. Celaka sungguh bangsa Arab ni, kata Nabi. Sengaja nak membuka pintu Ya'juj wa Ma'juj yang hampir nak terbuka. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, adakah Ya'juj wa Ma'juj akan keluar? Sedangkan fina salihun, di kalangan kita ramai lagi orang-orang yang salih. Naam, iza kasural khabas. Ya, dia akan keluar apabila kejahatan itu banyak, kebaikannya sedikit. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, rupa-rupanya perbuatan manusia ni dia ada berkait dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau ramainya buat kemaksiatan, jadi kekuatan bagi dia. Kalau ramainya buat kebaikan, jadi lemah kepada dia.
selagi mana ada orang buat baik, ramai buat baik, Ya'juj Ma'juj dia tidak mampu untuk meruntuhkan dinding tersebut. Dia ada hubung kait, no? Jangan kata tak ada hubung kait. Baik. Jadi apa yang berlaku? Riwayat dalam hadis Ya'juj wa Ma'juj ni dia keluar setelah mana datangnya turunnya Nabi Isa. Oh, lambat lagi lah Ustaz kalau begitu. Betul. Ya lambat, perangai Ya'juj wa Ma'juj banyak dah. Betul. Yang Ma'juj yang si pun dia tak datang lagi. Dia turun, dia akan dapat merumput dinding itu setelah mana turun Nabi Isa. Yang disebut dalam hadis, Rasulullah SAW suruh Allah Ta'ala suruh Nabi Isa bawa umat dia, umat Muhammad ini bersembunyi di satu bukit Tur Sina, kerana Allah Ta'ala datangkan makhluk Ya'juj wa Ma'juj. Tuan-tuan bayangkanlah, menurut dalam hadis Nabi SAW, apabila dia pecah dinding itu, dia panjat, dia turun pada dinding itu, dia pecah dinding tersebut. Gulungan yang pertama, dan satu hadis buat Imam At-Tirmizi, gulungan pertama bila dia keluar, dia bertemu dengan satu lautan. Seorang ulama yang terkenal, nama dia Syekh Qutb rahimahullah taala, dalam kitabnya Jalal Quran, gulungan Ya'juj wa Ma'juj duduk di asal tengah, kata dia. Tapi itu semua alayan, tidak ada pendapat yang rajih, yang tepat balik Rusia dengan China. Tapi nak cerita dalam hadisnya, gulungan teruk tak teruknya kaum muslimin, bila mereka keluar memanjat dinding itu, yang pertama keluar bertemu dengan satu air lautan. Dia orang minum air lautan itu hingga kering. Air lautan dengan ni kaum muslimin. Kita empangan batu itu masih ada lagi, alhamdulillah setakat. Hingga kering. Lepas tu turun pula gulungan yang kedua, sebab dia orang membiak ramai. Mereka kata di sini ada lautan dulu, siapa yang meminumnya? Apa gulungan pertama? Dia orang cari lautan, dua lautan pun kering. Wallahu a'lam. Ini cerita hadis, terpaksa kita terima. Bukan terpaksa, wajib kita terima. Terpaksa silap cakap. Itu terpaksa, itu kasih Ahmad punya orang. Betul. Baik. Okey. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, akhir memahjalela dah di bumi ni. Nak tahunya kaum muslimin, Nabi Musa, Nabi Isa munajat dengan pengikutnya di Bukit Tusna berdoa, dan Tuhan terima, dan Allah Ta'ala datangkan satu penyakit yang menyerang batang leher Ya'juj. Ini dalam hadis ni, menyerang batang leher Ya'juj wa Ma'juj, hingga mereka ibarat nyawa yang satu, mati bergelimpangan. Kata Nabi SAW, tidak tinggal pun di bumi ini walaupun sejengkal bau mayat Ya'juj wa Ma'juj. Nak kata ramai tak ramai? Oh, ramai kaum muslimin. Lalu dalam hadis Nabi SAW menceritakan, Allah Ta'ala menghantar gemulan burung, yang batang leher burung itu seperti batang leher unta, memungut Ya'juj, mayat yang diletakkan di satu tempat. Nabi tak sebut tempat mana, kita tak berani nak kata apa. Satu tempat. Maka Allah Ta'ala turunkan hujan yang sedepat-depatnya membasahi bumi ini, hingga bumi ini tak ada siapa yang boleh bertahan. Sama manusia, cuma bangunan runtuh disebabkan hujan di lebat. Lalu akhirnya kata Nabi SAW, bumi ini seperti jadi roti yang putih, macam roti nan lah, putih ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, tumbuhlah tumbuhan. Maka tumbuh-tumbuhan yang subur ketika itu, sebiji buah delima, kata Nabi, boleh dimakan satu kaum. Ini ramai lah, satu kaum. Ini 3 biji buah delima, senyumnya betul tak betul? Dan daun-daun delima boleh dibuat atap rumah, dan perahan susu kambing boleh dimakan satu kumpulan yang kecil, dan perahan susu unta boleh makan satu kumpulan ramai. Ketika itu kaum muslimin, datanglah tanda kiamat yang lain tak bukan ialah keluarlah iaitu angin yang bertiup. Nanti itu cerita lain, baik kan? Itu cerita Zulkarnain, kamu yang masyhurnya, dan Ya'juj wa Ma'juj. Jadi itu sebabnya dalam hadis Nabi SAW banyak menyebut. Dan begitu juga dia jenis manusia, dan
Disebut juga dalam hadis Nabi SAW, dia tidak ada dalam hati perut dia nak buat baik, tak ada nafsu. Nak buat jahat dia, itu perangai Ya'juj wa Ma'juj. Maka didatangkan oleh Allah Ta'ala seorang hambanya Zulkarnain membendung keluarnya. Tapi ingat kaum muslimin, ada ulama berkata, ini kisah ulama, tapi tidak ada hadis yang nyata. Cuma pandangan ulama, selagi mana ada launan azan di muka bumi ini, apabila Ya'juj wa Ma'juj nak memanjat dinding tersebut, bila dengar seruan azan, mereka akan rebah jatuh. Itu sebabnya, walaupun itu pandangan ulama, Dr. Abdul Majid Zandani, seorang ulama negeri Yaman, membuat analisanya berpandu kepada sains. Dia kata padanya Allah Ta'ala ya menjadikan waktu-waktu semayang itu di mana tempat di berlainan. Mekah waktu zuhur dia waktu lain, kita lain. Susahlah kaum muslimin, di tempat kita pun lain kan. Itu ada sebut masuklah waktu solat, kuasaan wilayah persekutuan dan kuasaan sewaktu dengannya. Betul-betul. Kalau di tempat lain kan, sebab apa? Kata para ulama, betul nak tanya, duduk ada majlis zanani, seruan azan dia tak putus. Itu sebabnya bila negara lain kata la ilaha illallah, habis azan kan, masa negara lain pun sebut sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuklah waktu solat di tempat waktu dia tak putus. Jadi maka kata para alim ulama, selagi mana terdengar suara azan ini, maka mereka akan rebah. Ini kekuatan dia. Jadi kekuatan dia. Itu sebab apa lagi kekuatan bila menyebut hayya 'alas salah, lagi kekuatan sebut. Itu sebabnya dalam surah azan kan kita tengok sendiri. Apabila sebut, kalau bila kata Allah Akbar, Allah Akbar, kita sebut Allah Akbar. Kalau bila kata asyhadu la ilaha illallah, kita sebut. Tapi kenapa ya bila kata ayat 'alas salah, kita tak suruh ikut bila ayat 'alas salah. Kita disunat kata la haula wala quwwata illa billah. Sebab kaum muslimin nak mendirikan solat untuk mencapai keadaan tidak ada kekuatan melainkan ila la haula wala quwwata illa billah. Mungkin pertolongan kepada Allah Taala belaka. Itu sebabnya lebih baiklah, lebih baik kalau di tempat kita ni susah sikitlah. Mana-mana orang jadi AJK surau atau AJK masjid, bila masuk waktu solat azan dulu. Kalau sekiranya kalau terbaiklah, ini cadangan, cadangan. Itu kalau setengahnya, contohnya ialah kuliah maghrib contohnya, bila masuk waktu solat minta izin pada ceramah, minta azan dulu, itu lebih baik. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebut, di mana saja kamu berada, walaupun kamu seorang, kamu membawa binatang ternakan mana, di lurah mana, di gunung mana, bila masuk waktu solat azanlah, kerana ada makhluk yang mendengarnya, walaupun kita seorang. Betul. Jadi azan lepas tu sambung ceramah balik, ataupun ceramah pun azan pun boleh juga, mana yang terbaik. Okey, wallahu alam. Cukuplah sekadar itu, dan insya-Allah lain kali kita sambung berkenaan dengan ayat ini. Saya ringkaskan dan kita sambung ayat yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.